Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang saya hormati sekalian, alhamdulillah, bersama dengan kami sekali lagi di dalam program Indahnya Ramadan, anjuran Akademi Al-Mukarramah. Sebelum kita meneruskan perbahasan dan tajuk kita pada hari ini, suka saya untuk menjemput tuan-tuan semua, jangan lupa tekan butang like dan share, dan jangan lupa untuk subscribe channel kami di YouTube Akademi Al-Mukarramah dan menekan butang loceng untuk mendapatkan video-video yang terbaru daripada kami. Alhamdulillah, hari ini kita akan membahaskan tentang satu tajuk yang penting yang selalu berulang-ulang pada setiap tahun, iaitu orang yang makan dan minum dalam keadaan lupa sedangkan dia berpuasa. Tuan-puan sidang pendengar yang dikasihi sekalian, isu ini adalah isu yang penting dan selalu berulang-ulang setiap tahun. Ustaz, saya terlupa yang saya sedang berpuasa. Pada waktu tengah hari, saya makan satu pinggan nasi. Selepas makan, barulah saya tersedar yang saya sedang berpuasa. Maka apakah hukum puasa saya, Ustaz? Persoalan-persoalan sebegini sering kali kita dengar dikala masuknya bulan Ramadan. Apabila masuknya bulan Ramadan, soalan-soalan ini sangat masyhur di kalangan masyarakat kita. Kerana apa? Kerana mungkin kita tidak membiasakan diri kita dengan ibadah puasa di bulan-bulan yang lain. Selama 11 bulan sebelum ini kita tidak diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian datang bulan Ramadan, tiba-tiba kita diwajibkan pula untuk berpuasa selama sebulan. Maka tidak peliklah isu-isu begini sering terjadi. Oleh sebab itu, antara persediaan yang terbaik yang boleh kita lakukan sebelum datangnya Ramadan adalah dengan mengulang kaji hukum hakam berkaitan dengan puasa. Oleh itu, mari kita bahaskan tentang isu ini. Isu orang yang makan dalam keadaan lupa sedangkan dia berpuasa. Apakah hukumnya? Adakah puasanya terbatal? Adakah pahala puasanya berkurangan? Jawab Nabi SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw shariba falyutimma shawmahu fa innama at'amahu Allah wa saqa. Sesiapa yang terlupa ketika dia berpuasa lalu dia makan ataupun minum, maka sempurnakanlah puasanya, kerana sesungguhnya Allah lah yang telah memberi dia makan dan minum. Daripada hadis ini, daripada hadis sahih ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kita dapat mengeluarkan beberapa faedah. Yang pertama, puasa orang yang makan dalam keadaan lupa tidak terbatal. Maksudnya, daripada mana kita tahu? Daripada sabda Nabi SAW, falyutimma shawmahu, maka sempurnakanlah, teruskanlah puasanya. Maksudnya, puasa orang-orang yang terlupa ini tidak terbatal dan dia perlu menyempurnakan puasanya.
Apabila dia teringat, contoh dia makan nasi lemak pada waktu sarapan pagi. Biasanya kebiasaannya dia makan nasi lemak sebelum dia pergi kerja. Pada hari 1 Ramadan, dia lupa yang dia wajib berpuasa. Kemudian dia sarapan dengan nasi lemak. Kemudian tengah 2-3 kali suap, dia teringat yang dia sedang berpuasa. Apakah yang dia perlu lakukan? Dia perlulah berhenti serta-merta. Walaupun nasi lemak itu telah dirasainya, walaupun nasi lemak itu ada saki bakinya di dalam mulut, dia harus berhenti. Dia wajib berhenti pada masa itu juga. Kerana apa? Kerana kalau dia telah ingat bahawa dia berpuasa, kemudian dia telan juga makanan yang ada di dalam mulutnya, maka dia dikira makan dengan sengaja. Baik, orang-orang yang terlupa, bila dia teringat, dia perlu berhenti serta-merta. Dan dia perlu menyempurnakan puasanya. Maksudnya puasanya itu tidak terbatal kerana tidak sengaja. Adakah pahala puasanya berkurangan? Tidak. Kenapa? Sebab dia terlupa. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan menghukum orang-orang yang lupa. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam ayat yang ke-286 di dalam surah Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, janganlah kamu hukum kami jika kami lupa atau kami tersilap. Di dalam hadis riwayat Muslim, apabila diceritakan tentang ayat ini, apabila dibacakan ayat ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan, baik, aku tidak akan menghukum kamu jika kamu terlupa ataupun tersilap. Qad fa'altu, di dalam hadis riwayat Muslim. Maka daripada hadis ini, daripada hadis dan ayat ini, dapat kita simpulkan bahawa Allah tidak menghukum orang-orang yang melakukan kesilapan dan orang-orang yang terlupa. Bila kita kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menghukum, maksudnya Allah tidak mengurangi sedikit pun pahala puasa orang yang makan dan minum dalam keadaan terlupa. Ayat ini disokong juga oleh satu hadis Nabi SAW yang berbunyi, an Abi Dzar Al-Ghifari qala Rasulullah SAW, inna Allah qad tajawaza an ummati al-khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaih. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala memaafkan umatku apabila mereka membuat kesilapan, dan apabila mereka terlupa, dan apabila mereka terpaksa. Ada 3 keadaan yang mana Allah memaafkan umat ini. Maksudnya Allah tidak menghukum umat ini. Apabila terlupa, apabila tersilap, dan apabila terpaksa ataupun dipaksa oleh orang lain. Contohnya dipaksa untuk melakukan maksiat. Kalau tidak melakukan maksiat, akan mendapat mudarat yang lebih besar. Contohnya dibunuh ahli keluarga kita dan sebagainya. Allah tidak akan menghukum orang yang dipaksa tersebut. Dan daripada hadis ini juga kita dapat lihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memaafkan orang-orang yang tersilap kerana terlupa ini. Maka kita katakan, hukum bagi orang yang berpuasa dalam keadaan kemudian dia terlupa sehingga dia makan dan minum, yang pertama, puasanya tidak terbatal. Yang kedua, dia hendaklah berhenti serta-merta walaupun ada saki baki makanan di dalam mulutnya. Yang ketiga, dia perlulah menyempurnakan puasanya dan tidak menyambung makan dengan sengaja. Yang keempat, pahala puasanya tidak berkurangan kerana dia telah makan.
Yang kelima, dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa dengan perbuatannya kerana dia terlupa. Seperti mana yang telah kita nyatakan tadi, Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum seseorang hamba kerana dia terlupa. Dan telah memaafkan mereka apabila dia terlupa. Daripada kaedah ini kita dapat kiaskan ataupun kita dapat bandingkan juga dengan perkara-perkara yang membatalkan puasa selain daripada makan dan minum. Antaranya adalah memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan. Contohnya lagi adalah muntah. Contohnya lagi adalah bersetubuh dengan isteri. Contohnya lagi adalah mengeluarkan air mani. Keempat-empat ini selain daripada makan dan minum adalah perkara yang membatalkan puasa apabila dilakukan dengan sengaja. Jika kita terlupa, contohnya masuk satu Ramadan, kita terlupa yang kita perlu berpuasa. Tiba-tiba kita bersetubuh dengan isteri kita dalam keadaan kita terlupa yang kita sedang berpuasa. Apakah hukumnya? Hukumnya puasanya tidak terbatal. Puasanya tidak terbatal sebab apa? Sebab dia melakukannya dalam keadaan lupa. Allah Subhanahu wa taala mengampunkan, telah memaafkan orang-orang yang terlupa dan tidak akan menghukum mereka berdasarkan dalil-dalil yang telah kita nyatakan tadi. Begitu juga dengan muntah. Muntah jika dilakukan dengan sengaja akan membatalkan puasa. Jika muntah dilakukan dengan tidak sengaja ataupun terlupa, maka puasanya masih lagi sah. Dia perlu menyempurnakan puasanya sehingga selesai. Sebelum kita akhiri perbincangan ataupun perbahasan kita pada hari ini, ada satu isu yang berkaitan dengan masalah orang yang makan dalam keadaan terlupa sedangkan dia berpuasa, iaitu apakah tindakan yang sepatutnya dibuat apabila kita nampak orang lain makan dalam keadaan lupa sedangkan dia berpuasa. Kita ada seorang kawan nama dia Ahmad. Kita sama-sama berpuasa sebab Ramadan telah masuk, satu Ramadan. Tapi tiba-tiba kita nampak dia beli nasi lemak dan telah membuka pun bungkusan nasi lemak tersebut. Apakah tindakan kita pada waktu itu? Adakah kita perlu membiarkannya ataupun adakah kita boleh membiarkannya berdasarkan hadis Nabi SAW tadi, fa innama at'amahu Allah wa saqah. Sesungguhnya Allah lah yang telah memberi makan dan minum. Kita jangan kacau orang yang Allah bagi makan dan minum, so kita tak tegur kawan sahabat kita tadi, ataupun kita wajib untuk menegur sahabat kita tadi yang sepatutnya kita lakukan. Jawapannya adalah apabila kita nampak sahabat kita hendak makan di dalam bulan Ramadan ketika sedang berpuasa, kita wajib untuk menegur. Kita wajib untuk menahan sahabat kita daripada terus makan. Ini bersesuaian dengan sabda Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman. Isu ini bertepatan dengan sabda Nabi SAW yang bermaksud, jika kamu melihat kemungkaran, makan pada waktu siang hari di bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa adalah satu kesalahan yang besar. Jadi kita sebagai umat Islam yang ternampak kawan kita melakukan perkara tersebut, wajib pada waktu itu juga untuk menegur sahabat kita, untuk mengingatkan bahawa dia sedang berpuasa dan untuk berhenti daripada terus makan nasi lemak yang baru dia beli tadi. Dan isu ini juga bertepatan dengan
firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam perkara kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu menolong-nolong, bertolong-tolongan dalam masalah dosa dan permusuhan. Maka itu sahaja untuk perbahasan kali ini. Kita telah menyatakan hukum bagi orang yang terlupa, yang dia sedang berpuasa lalu makan dan minum, dan kita juga telah menyatakan apakah tindakan yang sepatutnya dilakukan jika kita melihat kawan kita makan dan minum dalam keadaan terlupa. Semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa memimpin kita, meningkatkan kefahaman kita dalam beramal, dan seterusnya menerima amalan kita semuanya. Sekian, wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.